TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, hari ini hari Isnin 22 Februari 2021 yang mana hari ini cukup bersejarah bagi calon-calon SPM 2020. Kerana apa? Kerana mereka telah menanti selama 14 bulan untuk orang kata hari ini medan peperangan lah bagi mereka. Apapun saya mewakili tim RTS ingin mengucapkan all the best. Bagi kita tahu sekarang ini mereka tengah berjuang bagi kertas subjek Bahasa Melayu kertas 2. InsyaAllah harap segalanya bakal dipermudahkan. Baik, petang ini kita nak buat kelainan sedikit sebab selalunya kalau kita dapat lihat selalunya masa-masa begini kita akan belajar teknik-teknik bagaimana untuk menjawab sesuatu subjek itu. Tetapi memandangkan murid-murid SPM tengah berjuang, kita akan bersama dengan kaunselor. Yang mana hari ini saya rasa cukup menarik bagi anda semua. Saya pun nak mendengar apa yang ingin diperkatakan oleh beliau, yang mana hari ini kita akan kita akan tahu mengenai jaga diri ketika musim peperiksaan. Sebab katanya ada pelajar-pelajar ni stres. Kenapa stres tu, Dik? Sabar. Tapi mesti kita tahu kan siapakah kaunselor tersebut? Ini dia. Ya, itu dia kaunselor yang akan bersama dengan saya pada petang ini. Nama diberikan Cik Nur Helwa Sansuri, seorang kaunselor unit kaunseling dan latihan di Universiti Selangor. Annyeong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Akmal macam mana? Alhamdulillah. Kalau kita dapat lihat kan macam Cik sendiri merupakan kaunselor unit kaunseling dan latihan di Universiti Selangor. Mungkin boleh ceritakan sedikit berapa lama di Universiti Selangor tu? Okey. Sedikitlah latar belakang mungkin. Sedikit latar belakang. Saya berada di Universiti Selangor sejak 2015. Jadinya lebih kurang 6 tahun dah berada di Universiti Selangor lah. Sebagai kaunselor. Sebagai kaunselor. Ya, betul. Dan kalau kita dapat lihat kan sekarang ini kan dah bermulanya kan musim SPM, peperiksaan SPM ini kan. Hari ini tepat 22 Februari kan. Saya pasti ramai pelajar-pelajar ini mengalami satu gangguan. Gangguan kan. Orang kata stres lah. Stres kan. Jadi saya pasti Cik Helwa sendiri dapat membantu adik-adik mengenai isu ini. Tapi sebelum tu kita ada sesuatu yang ingin kongsikan kepada anda. Apa tu? Ini dia. Didik TV KPM. Demi menjaga diri sepanjang musim peperiksaan, kita perlulah mematuhi langkah-langkah bagi mengawal penularan COVID-19 ketika berada di kawasan sekolah, serta menjaga kesihatan diri sepanjang musim peperiksaan SPM dijalankan. Antara perkara yang kita boleh lakukan ialah elakkan diri daripada sering keluar rumah bagi mengurangkan risiko jangkitan penyakit. Selain itu, pelajar juga haruslah sentiasa memakai pelitup muka ketika berada di kawasan sekolah ataupun di luar rumah. Amalan mencuci tangan menggunakan sabun atau pembasmi kuman hand sanitizer dengan kerap perlulah dipraktikkan oleh semua pelajar untuk mengurangkan risiko jangkitan penyakit. Dalam pada itu, pelajar haruslah mengamalkan penjarakan sosial antara satu sama lain ketika berada di kelas, kantin, dan lain-lain. Perkongsian barangan pribadi atau makanan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Jika ada pelajar yang mempunyai suhu badan yang tinggi, pelajar tersebut perlulah melaporkan kepada pengawas peperiksaan mengikut prosedur yang betul. Akhir sekali, elakkan diri daripada makan makanan yang boleh memudaratkan diri. Doakan khas untuk semua calon SPM Kohort 2020 di Malaysia dan khasnya Smetar di Smektar. Apa-apapun, good luck dan all the best untuk semua pelajar SPM Kohort 2020. Cayo! Didik TV KPM.
Cahyok, itu dia adik Esther kita. Wah, apa yang diberitahu oleh beliau itu memang sangat-sangat berguna infonya. Jadi harapkan semua calon-calon SPM dapatlah mengambil apa yang diperkatakan oleh adik Esther kita tadi. Baik, macam tadi saya sudah perkatakan bahawa pada petang ini kita bukan nak belajar bersama dengan cikgunya atau cik puannya. Sebab kita tahu kan murid SPM sekarang ini tengah berjuang bagi subjek Bahasa Melayu Kertas 2. Tapi saya pasti calon-calon SPM inilah dengan bila adanya bermulanya peperiksaan dan akan timbulnya stres itu kan Cik Puan kan? Betul. Jadi mungkin kita boleh kongsikan kepada mereka lah mengenai topik kita pada petang ini iaitu jaga diri ketika musim peperiksaan. Dan sebagai Cik Puan, kita tahu kan awak sebagai seorang kaunselor kan di Universiti Selangor, saya pasti stres dan juga pelajar tidak dapat lari. Betul? Belajar, stres pula, lepas tu musim peperiksaan pula kan. Jadi mereka ini macam alamak macam mana nak menangani stres tu kan. Jadi macam Cik Puan sendirilah kan, sebenarnya adakah punca terbesar bagi pelajar-pelajar ini adalah disebabkan exam itu sendiri? Sebab bila diorang dengar je exam, alamak habislah. Apa pandangan Cik Puan sendiri? Okey, baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton, khususnya kepada penonton-penonton Didik TV lah. Terima kasih kerana ini satu medium yang sangat bagus kepada kalau sekarang ni mungkin pelajar SPM tengah orang kata bersemangat menjawab soalan Bahasa Melayu kertas 2. Ya, betul. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan tadi, punca stres tu kan. Okey. Tapi sebelum kita go through kepada puncanya, jadi bolehlah saya rasa kita borak apa itu dulu. Stres sebenarnya, borak kan? dulu berkenaan apa itu stres. Yep. Okey. Dia nampak macam mengajar, tapi ini adalah satu kita kata ilmu lah yang mungkin saya boleh share sikit-sikit lah kan. Okey. Stres tu kalau boleh kita katakan stres tu adalah satu tindakan. Itu adalah sebab orang kata yang datang rentetan daripada isu ataupun konflik yang jadi. Jadi kalau datang satu isu, datang satu konflik, datang satu perubahan dalam diri kita, okey, dia boleh menyebabkan stres. Okey. Itu secara ringkasnya lah kita kata. Apa itu stres. Jadi bila kita dah kenal dengan stres, kita kena kenal juga. Sebab saya nak tanya balik kepada Akmal. Akmal rasa stres ni adalah sesuatu yang berbahaya ataupun macam mana? Saya rasa stres ini dia bukan saja pelajar yang mengalami perkara ini, mahupun orang dewasa. Macam kita sendiri pun kita ada alami stres itu, cuma kita kena tahu macam mana kita nak menanganinya. Betul. Dan seteruk manakah stres tersebut. Betul tak Cik Puan? Betul. Okey. Jadinya Akmal pun dah faham berkenaan dengan stres sedikit lah kan. Mungkin kita akan go through seterusnya berkenaan dengan stres. Stres ni kita boleh kategorikan sebagai kepada 3 bahagian. Macam mana yang kita boleh tunjuk ni lah kan. Yang pertama adalah stres yang sihat. Maksudnya stres ni pun ada juga stres yang sihat sebenarnya. Okay. Ada juga stres yang tak sihat dan ada juga stres yang diperlukan. Baik. Okey, kita pergi satu-satulah. Okey, untuk stres sihat. Stres yang sihat ini adalah stres yang bila datang benda tu, bila datang satu isu, kita kata isu ataupun konflik, kami sebagai kaunselor suka guna perkataan isu atau konflik. Kita tak gemar gunakan perkataan masalah. Okey. Bila nampak macam, bila kita kata benda itu masalah, dia akan jadi macam nampak lagi besar. Jadi kita kata konflik. Kita sebut dia sebagai konflik dan juga isu. Bila datang satu konflik, bila datangnya satu konflik tu, okey, stres yang sihat ni dia akan membuatkan kita ni lebih bermotivasi, lebih fokus. Okey, itu stres yang baik. Okey, stres yang tidak sihat pula, yang tidak baik, bila datang konflik tu membuatkan kita lebih down, lebih jatuh, lebih tertekan, lebih nak kata tak boleh makan, tidur tak lena, mandi tak basah, apa semua tu. Dan juga ada juga stres yang diperlukan. Maksudnya perlunya ada tekanan untuk menolak kita buat sesuatu. Baik. Okey, contohlah. Ini saya gemar memberi contoh lah. Okey. Contoh stres yang contoh stres untuk yang diperlukan tadi tu. Masa saya rasa ini kita back to sebelum pandemik. Okey, masa ke zaman sekolah. Dulu Akmal pernah join tak Merentah Desa? Ada? Okey. Saya pun ada walaupun saya tak suka. Yakin kan jawapan saya tadi? Itulah, tak apa. Saya percaya je setakat ni kan. Okey, bila kita Merentah Desa, orang yang betul-betul atlet dia akan lari laju, betul? Kan?
Okey, tapi bila orang yang contohnya kata saya bagi tahu contoh diri sendirilah, saya tak minat untuk berlari-lari ni. Okey, kita ada orang kata datangnya tekanan daripada cikgu tu. Okey, lari laju. So akhirnya saya dapat menghabiskan aktiviti tu. Itu adalah maksud yang saya masukkanlah berkenaan dengan stres yang diperlukan. Jadi ada juga tekanan-tekanan ni, stres ni dalam bahasa Melayu, bahasa mudahnya kita gelarkan dia sebagai tekanan lah kan. Okey, bila adanya tekanan daripada orang lain, kita tolak dia, so dia akan boleh naik terus. Okey, itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan stres. So kita berkenalan dulu dengan stres tu apa dia punya pecahan-pecahan dia. Okey, bila aku macam cakap tadi pula pasal punca. Okey, punca ni kita boleh katakan memang betul dalam keadaan sekarang ni pelajar-pelajar tengah SPM kita boleh, saya pun pernah berpengalaman ambil SPM. Aku malah pun pernah berpengalaman ambil SPM. Kita dapat tahu memang SPM ni adalah satu peperiksaan yang besar. Okey, mana-mana pun sebab dia adalah perubahan. Itu kita balik kepada maksud stres tadi kan, perubahan daripada sekolah menengah ke alam yang lain lah. Kita akan masuk ke universiti lah. Okey. Dekat situ akan ada perubahan. Jadi kita boleh katakan ancaman punca stres tu yang pertama tu dari segi ancaman yang datang. Ancaman tu ataupun kita boleh katakan dia sebagai perubahan yang berlaku. Sebelum ni mungkin cara pembelajaran kita secara fizikal. Okey, sekarang ni yang macam boleh kita lihatlah pembelajaran secara atas talian. Jadi perubahan tu adalah perubahan yang sangat besar. Betul. Tak pernah lagi. Okay, mungkin zaman atuk nenek dulu pernah ada berlaku pandemik, tapi bagi golongan-golongan yang sekarang ni, golongan yang muda lah kan, yang muda, kita muda, okey. Okay. Kita boleh katakan tak pernah. Kami ni tak pernah menghadapi. Jadi kita terkejut. Jadi itu adalah perubahan. Itu jadi punca bila ada perubahan daripada A ke B. Dan pandemik ni pula secara tiba-tiba. Kan? Yang mana kita tak jangka kan? Betul. Ianya akan jadi seteruk seperti ini. Betul. Jadi perubahan tu sangat ketara lah. Okey, seterusnya kita boleh kata punca stres tu adalah datang daripada diri sendiri. Datang daripada diri sendiri ni dari segi emosi kita, dari segi fizikal kita, yang mana kadang-kadang mungkin kita bagi contoh lah kan. Okey, kita ada ada tugasan yang diberikan dalam secara online lah, secara atas talian. Line tak okey. Jadi line tak okey. Kita tak dapat hantar tugasan tu. Contoh kalau kata pengalaman pelajar-pelajar saya di universiti lah kan. Kita tak dapat hantar tugasan tu. Jadinya pelajar ni dari diri sendiri dia dah buat satu pemikiran yang negatif. Yang dia kata kalau saya tak hantar ni sekarang, mungkin pensyarah akan marah, mungkin cikgu akan marah. Tapi benda tu tak berlaku lagi. Maksudnya kita tak tahu pun lagi apa akibat dia. Kita fikir banyak lah. Betul. Bahasanya overthinking. Terlalu memikir kan. Jadi benda-benda tu yang negatif tu yang datang dalam diri kita tanpa kita tahu pun. Kemungkinan akan kena marah tu ada. Tapi benda tu belum berlaku lagi. Jadi kita jangan terlalu fikir terlalu ke hadapan sebegitulah. Tapi macam Cik Puan rasalah kan mengenai overthinking ni kan, apa sebenarnya punca yang menyebabkan kita terlampau memikir banyak? Adakah salah satu faktornya kita ni mungkin dilahirkan sebegitu rupa? Setengah orang dia kan setengah orang ni dia ada cara berbeza kan. Macam mana diorang nak tangani tekanan ini. Ada yang bila tekanan datang, tak apa, chill, relax. Tapi setengah pula macam, alamak macam ni macam mana ni macam ni. Apa sebenarnya yang menyebabkan seorang itu overthinking, Cik Puan? Okey, menjawab soalan Akmal tadi tu kan. Okey. Kalau bila kita pergi pula kepada overthinking ni, ada pelbagai faktor, pelbagai penyebab lah yang menyebabkan berlakunya terlalu memikirkan tu. Salah satunya inilah punca stres lah. Stres tu yang datang, maksudnya dia tak biasa dengan satu-satu perubahan. Tiba-tiba datang pula satu perubahan yang lain, dia dah fikir terlalu ke hadapan. Maksudnya overthinking tu dia datang daripada kita punya orang kata otak lah kan. Mental, dari segi mental. Sebab stres tu sendiri adalah orang kata kita ni terganggu dari segi fizikal, dari segi emosi dan juga dari segi kita punya attitude, kita punya perbuatan kita. Jadi kalau kata benda tu ketiga-tiga tu tidak
tidak sekata. Jadi dia akan mengarahkan kita ke arah terlalu berfikir. Maksudnya dia contoh kalau kata yang saya bagi contoh tadi, yang kita bagi contoh tadi itulah, benda tu belum berlaku tapi awak dah fikir. Okey. Tapi dia ada banyak juga yang menyebabkan datangnya overthinking tu. Satu dari segi pemikiran kita, dari segi gaya hidup kita. Gaya hidup lah mungkin tak cukup tidur, habis tak cukup tidur, tak makan, orang kata tak cukup makan, tak jaga diet dengan betul. Jadi dia akan datang. Benda-benda tu bila fizikal kita tak sihat, jadi dia tak link dengan kita punya fikiran dan juga emosi. Tiga ni kena link. Kena selari. Betul. Dia kena selari. Sebab kesihatan mental ni adalah bila mana, bila stres ni adalah salah satu orang kata komponen lah dalam kesihatan mental. Okey, bila kita cakap balik pasal kesihatan mental sikit lah, mungkin kita cerita pasal kesihatan mental, yang mana kita perlu ada satu pemikiran yang link satu yang bersambung lah dari segi emosi, fizikal dan juga kita punya attitude kepada others, kepada orang lain dan juga kepada diri kita sendiri. Itu yang kita kena faham lah. Ya, tapi selalu kalau saya perasan lah kan, kalau orang lapar ke, baik lelaki ke, baik perempuan kan, mesti dia akan cepat stres Betul. Cepat senang marah je. Itu memang macam mana tu kan? Kalau macam tu senang je, pergi je makan. Apa kata, itulah memandangkan kata kita pergi makan dulu kan. Jadi saya dengan Cik pun nak pergi makan sekejap. Sempat ke? Okey. Sebab sini Cik pun akan menyambungnya mengenai hujah-hujah yang mengenai apa itu stres. Alright, selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, macam petang ini kita akan bersama dengan seorang kaunselor yang mana kita ingin bercakap mengenai jaga diri ketika musim peperiksaan. Dan sekarang ini kita bersama dengan Cik Helwa kita daripada Universiti Selangor. Jadi Cik Wan, jom kita sambung balik bercakap mengenai stres ini. Dah makan tadi kan? Itulah. Kita dah break, kita dah sempat makan. Sedap kita makan tadi. Alright. Okey, seterusnya. Kita pun dah cerita berkenaan dengan punca kan. Punca, jadi sedikit sebanyak kita pun dah seterusnya kita teruskanlah kepada keadaan persekitaran. Sebenarnya stres ni pun datang dari segi persekitaran. Dia bukan kata sebab keadaan ekonomi sahaja yang kita boleh katakan persekitaran lah. Saya rasa Akmal pun selalu dengar kan banyak student pelajar bercakap berkenaan toxic people. Kau kata ada orang yang menjadi toksik. Jadi itu juga adalah salah satu benda yang orang kata contoh untuk persekitaran ni tadi itulah. Orang-orang di sekeliling kita, mungkin keadaan ekonomi, mungkin keadaan persekitaran kita punya kawasan perumahan, sekolah, itu pun mengganggu juga. Itu akan menyebabkan punca kepada stres lah. Sebab contohnya kan, kalau kata nak cerita pasal persekitaran ni, mungkin sebelum SPM, sebab sebelum SPM kita rasa biasa je, kita okey je duduk dalam persekitaran itu. Tapi bila SPM ni, satu, tekanan dah ada. Tekanan daripada kita rasa kita nak skor, kita nak SPM ni susah. Dah lama saya tunggu nak SPM ni. Tunda, baru ada. Itu dah jadi satu tekanan. Bila datang pula tekanan daripada persekitaran, jadi dia menambah-nambah. Dia akan jadi 1, 2, 3, banyaklah tekanan tu. Tapi macam mana pula kalau tekanan yang datangnya daripada ibu bapa? Sebab yelah, mungkin kita pernah dengarkan situasi di mana ibu bapa ini dia selalu compare anak-anak yang lain. Macam contohlah yang anak Along yang first dia dapat straight A, yang kedua pun straight A. Tiba anak nombor 3 ni, awak kau tak dapat straight A. Macam mana mengenai kau tekanan yang datang daripada ibu bapa tu, Cik Puan? Dari segi itu, apa yang boleh saya ceritalah itu, yang pertama itu adalah ibu bapa kita. Jadi nak tak nak kita kena hadap. Nanti kita akan cerita pula sedikit berkenaan dengan macam mana kita nak orang kata lari daripada stres lah, mengurangkan stres. Itu juga termasuk dalam persekitaran. Dia akan maksudnya persekitaran kita ni yang akan menyebabkan persekitaran itu adalah ibu bapa kan, ibu bapa, adik-beradik mungkin kan. Macam mana kita nak hadap stres tu, untuk mengurangkan stres tu, kita
pertamanya kita kena positif lah. Yang itu adalah ibu bapa kita. Ya. Mungkin. Satulah yang keduanya yang boleh saya kongsikan, kita avoid. Kita avoid tu apa yang kita nak cakap, kita lari daripada situasi itu. Bukan lari rumah lah. Bukan lari pada rumah. Jangan ambil beg lari pada rumah. Kita lari pada situasi itu. Ya. Mungkin ketika mak dengan ayah kita tengah cakap, okey, ni kita ambil saja benda tu sebagai satu, okey, itu adalah nasihat. Kita anggap benda itu adalah sebagai nasihat lah daripada ayah. Pembakar semangat, batu loncatan. Betul. Kepada kita. Tapi kalau rasanya benda-benda itu akan menekan kita. Abang dulu study sampai pukul 3. Kenapa kamu ni belajar sampai pukul 12 je? Okey, itu ada kita kena terangkan balik pada mak dan ayah. Ini adalah cara saya. Saya cuba untuk buat yang terbaik. Itu kalau kita boleh bercakap lah. Ada juga anak-anak yang kata, kalau saya bercakap nanti kita lagi jadi gaduh. Okey, awak tak payah cakap. Okey, maksudnya awak perlu bantuan lain untuk awak kata kurangkan stres tu. Okey, maksudnya mungkin awak jumpa kawan-kawan ke, kita cakap dengan kawan-kawan, mak ayah saya ni macam ni, minta nasihat, minta ni. Saya nak awak dengar je, dia kata, untuk dengar masalah saya untuk kurangkan stres ni. Bukan untuk kata saya nak kutuk mak ayah saya ke, tidak. Itu maksud orang kata bagaimanapun itu adalah circle kita. Kita tak boleh lari daripada persekitaran itu. Sebab kita faham daripada usia kita, kata daripada kecil sampai sekurang-kurangnya 17 tahun lah kita akan duduk dengan ibu bapa. Itu kan yang duduk dengan ibu bapa. Kalau yang duduk dekat asrama, mungkin dia tak hadap lah situasi itu. Tapi itulah macam sedikit lah yang boleh kita sebab itulah wujudnya cuba. Ada unit counselling. Betul. Boleh bercerita juga dengan kaunselor. Kalau dekat sekolah, guru bimbingan dan kaunseling. Nombor telefon. Nanti kita bagi kat bawah. Okey. Alright, seterusnya kalau saya dapat lihat di situ, gaya hidup. Apa yang dimasukkan gaya hidup? Okey, gaya hidup ni dari segi kita macam mana kita jaga pemakanan kita. Okey. Orang kata jadual kehidupan kita seharian lah. Pukul berapa kita bangun. Yang mana orang nak kata macam mana gaya hidup ni boleh menyebabkan stres bila kita balik pada masuk stres tu bila ada perubahan tadi tu. Mungkin sebelum ni gaya hidup kita ni sangat ditentukan. Maksudnya masuk sekolah pukul 7.30, lambat kena denda. Okey. Macam tu kita terlalu mengikut jadual ni. Jadi bila masuk ke zaman pembelajaran secara atas talian ni, gaya hidup tu berubah. Mungkin time ni kita belajar, kita kena bangun awal, mungkin akan kena tidur lewat. Saya kalau situasinya di universiti, ada kelas malam, perubahan gaya hidup itu. Mungkin untuk pertama kali kita berubah tu kita jadi stres. Kita jadi stres. Nak belajar lepas tu sebelah pula. Nak adaptasi benda tu. Proses benda baru kan? Betul. Dan proses adaptasi tu pun memakan masa. Jadi kita kena tahu diri kita sebenarnya. Saya ni jenis macam mana? Boleh tidur lewat ke? Jadi macam mana kita nak adaptasi benda tu? Baik. Okey. Alright, seterusnya. Ni, tadi dah makan, ini pun kesan pandemik. Sebab kalau kata mungkin kita pergi kepada yang lebih santai sikit. Kita patah balik kepada kesan-kesan pandemik. Ini saya bukan nak promote apa-apa produk. Tapi ini adalah produk-produk yang kita kata masa pandemik. Ini pun satu perubahan yang besar juga pada diri saya. Saya tak tahulah kan kalau kata pada Akmal pun tiba-tiba roti jadi satu barang yang rare. Jadi yang panas, habis. Reseller jual balik. Sentiasa habis. Kata-kata kalau roti ni boleh bercakap, dia kata dulu tak ada siapa pun pandang saya. Tapi masa time pandemik ni tiba-tiba dia jadi. Kita tengok kat situ ada Mauripan, ada macam-macam dalgona. Tiba-tiba dalgona coffee pun ada. Buat ke? Itulah. Alhamdulillah saya dan antara empat-empat ni semua saya terpengaruh. Semua saya join. Semua saya buat ya. Alhamdulillah. Saya pun terpengaruh juga dengan kata nak buat dalgonanya, nak buat kek batik, cheese lelehnya semua ni. Ini adalah kita boleh kata kesan-kesan perubahan lah. Ni pandemik yang mana saya nak kaitkan dia dengan stres. Stres itu adalah apabila berlakunya perubahan. Baik. Ni dia. Tetapi bila berlakunya perubahan tu, kita pun kena ubah diri kita juga sebenarnya. Macam mana cara-caranya? Inilah ada beberapa cara dan juga kita kata teknik lah. Kita kena yang pertamanya, saya letak kat situ peluang. Kita kena lihat kesan pandemik ni adalah sebagai satu peluang. Mungkin sebelum ni kita tahu
golongan remaja ni antara umur sehingga 17 tahun ni kita lebih rapat dengan kawan-kawan. Ya. Betul tak? Okey. Betul. Kita lebih rapat dengan kawan-kawan. Kita jarang berada di rumah. Mungkin kan kita ada banyak aktiviti kurikulumnya dengan nak masuk kelab silatnya, kita nak menarinya macam-macam. Jadi bila saya buat kita tak ada peluang untuk berada di rumah. Jadi ini mungkin salah satu peluang. Kita kena anggap pandemik ini PKP kan, Perintah Kawalan Pergerakan ni adalah satu peluang untuk kita rapatkan balik dengan family. Ya. Okey, yang tadi tu kan mungkin selama ni ayah kita tak nampak yang kata awak ni asyik tengok telefon. Ataupun jarang makan malam bersama-sama. Betul sangat tu. Sangat jarang kan. Ya. At least sekurang-kurangnya bila ada pandemik kita lihat dia sebagai satu peluang yang positif yang mana kita boleh saling merapatkan hubungan. Itu salah satu contoh lah. Yap. Okey, Yap. seterusnya kita cari potensi diri. Cari potensi diri ni, apa yang ingin saya tekankan adalah kita boleh jadikan bila kita berada, contohnya kalau sepanjang masa kita pandemik ni, kita mungkin masa sekolah kita ada hasrat lah untuk kuruskan badan, contoh dia. Untuk kuruskan badan. Contohnya lah. Tidak merujuk pada siapa-siapa lah, melainkan diri sendiri. Okey. Contohnya kita ada attention untuk kuruskan berat badan. Mungkin kita rasa malu bila kat sekolah orang nampak kita pergi gym apa semua. Ini adalah satu kesempatan untuk kita cuba cari potensi diri kita. Okey, kat situ sebenarnya saya ni okey je kalau nak pergi gym. Saya ni ada je hasrat tu, keinginan tu boleh je dizahirkan sebenarnya. Sebelum ni kita rasa macam bila kita nak start je pergi gym, kau nak kurus ke? Buat apa kau montel lah, cantik lah. Contoh dia begitulah. Okey, gunakan ruang dan peluang pandemik ni untuk kita cari potensi diri. Yang paling saya rasa kita nampak lah masa pandemik ni, sebelum ni kita tak pandai pun nak gunakan pelbagai aplikasi. Kan? Maksudnya dari segi IT kan tak pandai. Bukan kata dekat orang lain, saya sendiri pun bila kita tiba-tiba kita kena buat sesi kaunseling secara alam maya. Secara tiba-tiba pandai. Jadi sebenarnya kita tahu kat situ potensi diri kita ni, kita boleh buat sebenarnya benda tu. Ataupun mungkin sebelum ni jarang memasak, tiba-tiba pandai pula masak kan. Tiba-tiba terpandai masak. Okey, itu betul. Terpandai ya. Okey. Itulah betul contoh yang Akmal bagi tu ya. Okey. Seterusnya macam mana kita nak ubah ni juga, ubah persepsi diri kita daripada melihat sesuatu secara negatif, kita lihat secara positif. Ada pelbagai teknik lah yang digunakan untuk dalam kaunseling yang mana kita boleh ubah. Contohnya kita boleh juga guna kita boleh juga ada satu teknik lah. Teknik tu kita nak menyelesaikan isu tu atau satu masalah tu, kita nak tukar daripada positif ke negatif tu, kita ada dari segi emotional solving dan juga solution solving. Cakap bahasa Inggeris sekejap ya. Maksudnya di situ maksudnya bila kita berhadapan dengan satu-satu konflik tu, kita nak menyelesaikan isu emosi kita dulu ke ataupun kita nak selesaikan isu tu. Okey, contohnya. Okey, saya bagi contoh je. Kita berhenti dekat traffic light merah, kita terlanggar kereta orang depan. Allah. Kita ni yang terlanggar. Jadinya dari segi itu dia datang tekanan lah. Dah aku dah terlanggar ni kereta pula. Bila duit simpanan aku ni. Betul. Dah terlanggar. Jadi dekat situ apa yang kita nak cuba kawal dulu. Emosi kita dulu ke? Kalau dia akan datang emosi tu sedih, takut kan. Yelah. Dari segi ini pun emosi kita akan menggeletar berpuluh-puluh. Ataupun kita nak selesaikan dulu isu tu. Kita keluar pada kereta, kita tanya orang depan, encik okey, encik ke, puan ke kan? Okey ke tak? Okey, saya okey ni apa? Kita selesaikan dulu apa-apa yang boleh diselesaikan. Saya okey, kereta je tak okey. So sekarang ni macam mana ni? Itu. Balai cerita. Mari kita macam tu. Okey, itu yang kita perlu tengok. Kita ni macam mana kita nak selesaikan emosi dulu ke ketika itu ataupun kita cari penyelesaian dulu terhadap perkara itu. Jadi kat situ kita nampaklah kita boleh ada persepsi lain. Dari segi kita nak orang kata terlalu menumpukan pada emosi saja ke ataupun kita ni berusaha untuk ubah benda tu. Maksudnya berubah kepada perkara yang lebih positif lah. Maksudnya kat sini panik tu pun boleh menyebabkan seseorang itu stres kan? Betul. Macam pandemik kan yang berlaku ni, panic buying. Itu adalah panik juga. Jadi kita stres. Pergi ni mesti tak ada roti, mesti dah tak boleh keluar telur dah dah. Habis. Dah tak boleh keluar dia ni.
Tapi sebenarnya hakikatnya kita boleh je keluar lagi kan. Kita boleh keluar seorang kan. Dengan mengikut SOP-SOP yang inilah. Okey. Seterusnya, mekanisme pertahanan. Ini yang juga adalah satu teknik lah dalam kaunseling yang mana dia ada banyak lah, ada banyak mekanisme pertahanan yang boleh kita gunakan untuk ubah sesuatu perkara tu kepada perkara yang lebih positif. Contohnya salah satunya adalah kita merasionalkan diri kita. Bila datang benda yang negatif tu kita rasionalkan. Okey, ini mungkin salah satu kifarah ke, mungkin sebelum ni aku tak berapa nakal sikit ke kan. Okay, kita cuba rasionalkan. Okey, bukan saya saja yang hadap benda ni. Mungkin orang lain pun pernah hadap. Kita cuba rasionalkan. Yang kedua contohnya kita ada juga dalam mekanisme pertahanan ni kita denial, maksudnya penafian. Kita nafikan benda tu. Bila satu isu tu datang, kita nafikan. Kita kata, okey, ini bukan sesuatu yang negatif. Saya boleh ubah benda ni jadi sesuatu yang positif. Ni okey kot, tak apa kot, terlanggar kereta orang, tak apa, boleh. InsyaAllah kita boleh buat. Kita cuba counter balik. Counter balik, betul. Buat penafian terhadap benda tu untuk kita salurkan ke arah yang lebih positif lah, macam tu. Okey. Lagi kita cerita pasal cara mengatasi stres. Ini yang saya rasa penonton-penonton yang sedang melihat ini patut ambil tahu kan? Okey, ini secara ringkas ni lah. Singkirkan pemikiran yang negatif. Kita pun dah sembang tadi kan macam mana kita nak tukar daripada yang positif kepada yang negatif menjadi positif. Negatif kepada positif. Negatif jadi positif dia lagi stres. Dia lagi langgar kita orang tu. Itu punca jugalah sekarang ni. Sekarang ni daripada yang singkirkan perkara negatif kepada yang lebih positif. Kita ada pelbagai cara lah. Macam tadi kita kongsikan mekanisme pertahanan diri. Kita ada juga beberapa teknik yang boleh digunakan lah. Yang lagi, tahap stres. Kita kena pasti tahap stres kita macam mana. Tahap stres ni, mungkin tadi di awal tadi pun saya ada tanya Akmal. Pendapat Akmal, stres ni bahaya ke tak? Stres ni ada juga tinggi, ada juga stres yang sederhana, ada juga stres yang rendah. Kita tahu, kita kena pastikan kita ni tahap stres kita ni dekat mana. Kalau rendah, mungkin mudah untuk kita kurangkan stres tu. Pergi kedai, makan coklat. Dah tak stres dah. Macam tu. Mungkin semudah itu. Bila stres tu tinggi, itulah ada beberapa, kita kena cari jalan penyelesaian yang lebih. Mungkin berjumpa dengan kaunselor, dapatkan ada pelbagai lagi benda yang kita perlu buat lah untuk orang kata mengurangkan stres tu. Seterusnya. Take 5. Ini rehat. Belum lagi. Kita take 5 sekarang belum. Kita banyak lagi masa ni, Cik Puan. Bukan take 5 yang tu. Saya harap aku malam bertenang, tapi take 5 ni adalah kita berehat sebentar. Bila kita dalam keadaan yang stres tengah datang, sebab tu kita ada beberapa juga cara lah, urutan untuk mengurangkan stres. Kita ada juga teknik pernafasan yang betul, teknik genggaman tangan, genggaman untuk rasa untuk ketika itu kita cuba relax, cuba berdiam diri. Mungkin tengah datang stres ni ambil masa bersendirian. Dengar lagu ke apa ke kan. Bersenam ke. Bersenam ke, keluar daripada lingkungan zon kesetresan tu kan. Keluar pada tu sebab tu kita kata ini contohlah take 5. Nak take 10 ke, nak take berapa pun terpulang. Tapi ambil masa untuk tenang. Sebab kalau kita tak tenang, kita bukan saja menyakitkan diri sendiri. Yang menyakitkan diri sendiri tu dah pastilah. Betul. Sebab otak kita dah dalam keadaan yang tertekan. Tapi takut kita akan benda tu akan jadi lagi teruk. Menyebabkan lagi teruk sehingga orang lain pun terkena. Terkena kesannya. Kita termarah orang, terpukul. Tanpa kita sedari kan. Semua tu akan terkeluar. Jadi itu kepentingan dia untuk kita jauhkan diri. Kita sebab itulah Cik Puan kan, apa kata kita take 5 dulu, boleh ke? Boleh. Jadi kami nak take 5 dulu. Anda semua jangan ke mana, semuanya selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Take 5 bukan take 10. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita dah pun take 5 tadi. Dah take 5 ya Cik Puan Betul. Jadi kita nak sambung balik apa antara cara mengatasi stres ini. Silakan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada penghargaan. Okey. Cara-cara untuk kita mengatasi stres juga kita kena ada satu penghargaan. Okey, kalau lepas ni mungkin boleh cari lagi. Okey, kita ada satu hierarki Maslow. Dia berkata yang mana penghargaan ni termasuk juga dalam satu keperluan untuk hidup manusia. Okey, penghargaan ni boleh datang dari pelbagai bentuk. Maksudnya diberi penghargaan ataupun kalau orang tak bagi penghargaan pada kita, tak apa, okey. Kita bagi penghargaan pada diri kita sendiri. Okey, contohnya kalau kata kita tengah tertekan, banyaknya rasa macam banyak sangat nak study. Esok dah nak exam kan, banyak sangat nak study. Contohnya paper mathematics lah kan. Banyak betul nak study. Okey, tak apa. Kita bagi penghargaan pada diri kita. Saya cakap pada diri saya, okey, saya akan belajar selama 2 jam. Okey, nanti lepas dah belajar 2 jam ni memang betul-betul fokus, letak telefon kat tepi. Lepas pada 2 jam tu, 20 minit PUBG. Itu pun salah satu penghargaan. Main ke? Kita menghargai. Contoh. Contoh. Saya pun tak tahu apa itu PUBG. Okay. Saya pun tak tahu nama. Okey, itu untuk lelaki lah. Okey. 20 minit tu kita akan, okey, itu adalah orang kata penghargaan untuk diri saya. Reward untuk 20 minit main PUBG mana cukup? Tak cukup ya? Macam mana nak dapat chicken dinner? Cukuplah tu Okay, kalau kata yang perempuan pula, okey. 20 minit kita akan TikTok. 20 minit kita perform lah TikTok. Kita lupa kejap pasal matematik tadi tu. Apa akaun TikTok Cik Helwa? Saya belum ada lagi. Tak tahu lepas ni. Saya belum ada lagi. Saya tak pandai. Okey. Seterusnya kita akan, ini kita go to kepada agama lah. Sentiasa bersyukur. Apa-apa agama pun kita ada kan, macam mana kita nak bersyukur. Dengan apa yang kita ada sekarang. Mungkin kata beruntungnya orang tu ada kereta kan. Okey, awak ada motor. Okey, beruntungnya orang ada motor tu, awak ada basikal. Okey, kita boleh lihat di sekeliling kita apa yang perlu kita bersyukurkan. Okey, mungkin kalau kata saya dia kata kat diri dia sendiri, saya tak ada kereta tapi saya masih ada, mak ayah saya masih ada hidup sihat yang boleh bagi bantuan. Okey, jadi kita kena tengok kita punya kelebihan. Jangan daripada kita kita hanya satu sudut saja kan. Betul, kita luaskan pemandangan kita tu, jangan kita tersudut pada kekurangan. Oh, saya ni tak ada duit, saya ni tak berapa cantik. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang negatif lah. Okey, yang akan membawa kita kepada stres. Tekanan lah. Benda-benda yang bukan-bukan. Betul. Yang kita pun tak pasti benda tu pasti ke, betul ke awak ni tak cantik, betul ke awak ni tak pandai. Kita yang nilai diri kita sendiri. Okey, seterusnya. Okey, jaga diri, jaga kesihatan dan juga jaga pemakanan. Okey, itu yang kita dah ulas juga tadi sikit. Okey, yang mana kita kena jaga diri, jaga kesihatan mental kita. Kalau kita berhadapan dengan orang kata toksik yang ada di sekeliling kita, lari daripada perkara itu. Jaga juga kita punya kesihatan. Okey. Macam-macam lah kita boleh makan vitamin C ke, kita pergi berjoging ke, keluar ke, sekejap ambil udara segar. Cuba untuk amalkan pernafasan yang betul dan sebagainya lah. Okey, pemakanan pun kita kena jaga juga. Okey, mungkin ini adalah untuk orang kata kita nampak macam benda ni biasa. Tetapi waktu peperiksaan ni kita dah ada satu tekanan, sebenarnya tekanan yang mana kita nak berjaya dalam peperiksaan. Itu dah jadi satu tekanan. Jadi kita jangan ada lagi satu tekanan yang lain yang datang untuk kita mengurangkan tu. Okey, sebab tu kita kena jaga diri, jaga kesihatan, jaga pemakanan. Macam-macam lagi lah yang kita kena jaga. Okey, seterusnya akhir sekali sekiranya kita tak dapat juga jalan keluar, okey, kita kena dapatkan bantuan. Okey, bantuan dia datang daripada berbagai bentuk lah, kawan-kawan, ibu bapa dan boleh juga kaunselor, guru bimbingan, kaunseling, siapa-siapa yang kita rasa selesa. Poin dekat sini adalah selesa. Bila kadang-kadang bila kita nak bercerita, kita bukan tak suka ataupun tak boleh bercakap dengan ibu bapa, tapi kita rasa macam kita tak selesa untuk cerita masalah. Mungkin kalau kata saya nak cerita dengan ibu saya, kita nak cerita masalah kita. Nanti bukan kita yang stres, dia yang stres. Kenapa macam ni, kesian ni anak saya kat sekolah, rupanya kena bully. Jadi kita tak nak benda-benda tu jadi. Okey, kita cuba berbincang. Mungkin kita alihkan, kita cerita dengan kaunselor, kita cerita dengan guru, orang yang kita percaya dan orang yang kita selesa.
itu dapatkan bantuan. Tapi kan Cik Helwa sendiri kan, saya mungkin ada satu soalan mengenai dapatkan bantuan ini. Mungkin setengah orang dia rasa selesa untuk bercakap dengan sesiapa pun untuk meluahkan apa yang dia rasa. Tapi untuk setengah orang yang dipanggil introvert ini kan, dia takut untuk bercerita, dia simpan, lepas tu kita tak tahu apa yang akan berlaku dekat dia. Jadi kalau situasi yang macam tu lah kan, adakah kita sendiri sepatutnya pergi tegur dia ke, tanya khabar ke, macam awak okey ke, ini kenapa jadi macam ni semua, ataupun macam mana kita nak handle situasi tersebut, Cik Helwa? Okey, bagi situasi itu kan kita ada juga jenis orang yang introvert yang tak reti, kita tak pandai lah, tak pandai bercakap, meluahkan kan. Betul, apa yang maksud itu, kita kalau bertepatanlah dengan tema kita sekarang ni, masa-masa pandemik ni, kita jaga kita. Jadi kalau kita nampak ada kawan-kawan yang mungkin sebelum ni dia okey je bercakap dengan saya, dia boleh bergurau, dia boleh main-main, tapi tiba-tiba dia jadi memencilkan diri. Kita boleh approach dia, kita boleh kita panggil apa? Kita tegur dia. Kita yang tegur dia dulu. Kita yang tanya dia apa masalah. Itu pun boleh juga. Tapi kalau kata dia berjumpa dengan ni saya kongsilah pengalaman. Kalau kata dia berjumpa dengan kaunselor, kita ada juga berhadapan dengan kita panggil klien lah yang datang jumpa kita panggil klien. Okey, dia tak boleh bercakap. Okey. Kita ada beberapa teknik lah yang kita boleh bagi. Kita bagi dia kertas. Okey, awak tulis je apa-apa yang awak tulis. Atau awak conteng je, tak kisah. Okey, dari segi situ kita akan nampak berapa keserabutan yang ada dalam diri dia. Itu salah satu teknik lah, sebab dalam kaunseling kita ada juga, kita panggil ada art terapi, secara seni, kita guna play terapi, kita ada macam-macam yang kita boleh buat. Tapi untuk orang yang macam, kata orang yang bukan dalam kata praktis kaunselor, okey, boleh cuba tegur dia. Okey, kalau mungkin kita tegur dia, dia marah balik ke ataupun dia tak layan, kita rasa macam menyesal lah aku tegur dia kan. Macam tu. Okey, tak apa. Kalau kita betul-betul rasa nak bantu dia, okey, tak apalah. Mungkin awak tak nak cerita sekarang. Jom kita pergi makan. Okey, jom kita pergi jogging sama-sama. Okey, cuba tarik minat dia untuk bercerita. Sama juga, praktisnya sama juga yang digunakan oleh kaunselor lah. Bila dia tak boleh nak bercakap, kita akan guna terapi-terapi lain yang boleh untuk buatkan saya ni as a kaunselor faham apa sebenarnya yang jadi. Apa yang sebenarnya isu yang awak buat ni sehingga awak ni tak boleh nak bercerita. Baik. Okey. Seterusnya adalah okey, kita dah masuk kepada peranan ibu bapa. Ibu bapa kan. Ibu bapa di luar sana mungkin yang sedang menonton, sebab anak-anak sekarang ni tengah berjuang di medan pertarungan. Okey, dengan segala orang kata segala apa pisau parangnya lah sekarang ni tengah bergelut lah. Okey, peranan ibu bapa saya mahu sentuhkan kepada dua sahaja. Sebab peranan yang lain pelbagai lah. Ibu bapa memberikan kasih sayang, memberikan kewangan itu adalah tanggungjawab ataupun kita apa yang ibu bapa perlu lakukan lah. Tetapi dari segi untuk kita kata peranan ketika stres, ketika pandemik ini adalah kita perlu wujudkan sokongan sosial yang sangat kuat. Mungkin sebelum ni ibu bapa saya dah bagi dah dia sokongan sosial. Yang mana bahasa mudahnya kita kalau kata bila anak tu kita nampak anak tu dalam keadaan yang tertekan, ada pelbagai tanda lah, mungkin dia berpeluh, dia asyik nak marah je. Okey, cuba untuk dengar apa yang jadi sebenarnya, kenapa ni? Kenapa ada perasaan, kenapa tertekan? Okey, kita boleh cuba bertanya. Ibu bapa perlu sediakan satu ruang sosial yang sangat kuatlah semasa SPM. Lagi-lagi pelajar ni tertekan pula dengan keadaan pandemik. Okey. Apa lagi kita nak cerita pasal sosial? Okey, sosial ni. Kalau kata ibu bapa tu tak boleh bercakap. Macam aku cakap tadi, dia nak introvert juga. Okey, saya tak pandai nak cakap-cakap ni. Saya bukan kaunselor, saya bukan cikgu. Okey, tak apa. Kalau ibu ayah di luar sana tu tak boleh nak bercakap, okey, bagi dia sokongan sosial dari segi hulurkan, orang kata bagi telinga untuk mendengar, bagi bahu untuk dia betul, bagi bahu kita untuk dia sandar. Okey, sekurang-kurangnya dia akan rasa, okey, rupa-rupanya mak dengan ayahku ni ada waktu saya ni betul-betul tertekan disebabkan SPM. Okey, itu kira nak kata kita punya respon ni bukan sahaja dari segi komunikasi, dia boleh juga datang dari segi fizikal. Dan saya rasa mungkin nak tambah sikit, mungkin ibu bapa juga boleh memberikan pelukan kan pada anak-anak. Sebab saya tahu pelukan ini kuasa dia cukup luar biasa. Sebab apabila seseorang ibu bapa kan memeluk anaknya, anaknya akan rasa
Oi, subhanallah. Tak tahu macam nak gambarkan. Betul. Ya. Lagi-lagi waktu tu kita tengah ada tekanan kan. Kadang-kadang tak perlukan kata-kata pun. Dia datang je peluk kita pun dah rasa macam keluar dah semua. Basah dah semua. Dah basah dah. Kita dah tahu itu adalah orang kata dari segi apa yang boleh kita salurkan. Tak semestinya jangan ibu bapa rasa macam mana nak jadi nak bercakap ni kan. Okey, mungkin tak boleh. Okey. Seterusnya adalah wujudkan suasana yang sihat. Bukan kata sebelum ni tak sihat, mungkin sebelum ni memang dah sihat tapi kita cuba kekalkan ataupun lebihkan. Okey, mungkin sekarang kita bagi contohlah. Kak Long tengah SPM sekarang ni. Okey, mungkin ibu bapa tu kita boleh bagi tahu dengan anak-anak yang lain bahawa okey sekarang ni Kak Long ni dia tengah ada satu peperiksaan besar yang akan menentukan masa depan dia. Untuk dia melanjutkan pelajaran seterusnya. Okey, jadi minta kepada adik-beradik lain, Angah, Acik, Uda, Anjang, Ucu. Oh banyak ni kan. Kita bagi tahu semua. Besar keluarga ni besar keluarga ni. Kita bagi contoh keluarga besar. Okey. Bagi tahu dengan semua ni, okey ini adalah masa untuk kita bagi sokongan kepada Along. Okey, mungkin sebelum ni semua Along yang buat. Masaklah dia apa. Okey, sekarang ni kita cuba bagi jadual. Kita ringankan beban. Kita bagi peluang untuk Along ni betul-betul fokus. Nanti masa Angah SPM, kita akan buat benda yang sama. Jadi mungkin anak-anak yang lain pun akan tengok, oh SPM ni ataupun peperiksaan besar lain lah. SPM ni adalah sesuatu yang penting yang mana waktu ni nanti saya ni akan jadi macam raja lah. Okey, saya akan diberikan orang kata fokus kepada saya. Okey. Itu yang boleh kita katakan adanya wujudnya suasana yang sihat dalam keluarga itulah. Baik. Apa yang ibu bapa boleh buatlah kan untuk anak-anak mereka. Selain daripada tu macam-macam lagi lah kan. Macam bagi pantau perkembangan anak-anak tu. Mungkin sebelum ni memang dah bagi tumpuan. Okay, lepas ni lebihkan lagi tumpuan. Tapi semampunya lah. Semampu ibu bapa tu. Baik. Okey. Dan seterusnya? Okey, seterusnya. Seterusnya kenapa hitam tu? Itulah. Kita take 5 lagi. Jangan take 5. Okey, mungkin saya ada nak tanya juga kepada Cik Awas ni lah kan. Sebenarnya kita dah tahu dah macam mana cara mengatasi stres ini kan. Tapi mungkin boleh tambahkan sedikit mungkin daripada ibu bapa itu sendiri lah kan. Apa lagi yang mereka dapat membantu anak-anak mereka ini untuk mengawal emosi anak-anak mereka sewaktu musim peperiksaan ini? Okey. Sekiranya kita bagi fokus lah. Fokus kepada skopkan dia kepada ketika musim peperiksaan. Okey. Tadi kita dah cakap dah, okey, bagi wujudkan suasana yang sihat apa semua. Ibu bapa juga berperanan juga untuk mungkin menjaga gaya hidup anak-anak tu. Okey, mungkin kita sebagai ibu bapa, okey, mungkin sebelum ni kita agak kata okey tak apalah nak balik pukul berapa apa. Tapi PKP tak boleh keluar kan. Okey, sebelum ni okey. Kalau kata jaga pemakanan dia. Okey, ingatkan anak-anak ni. Okey, sebelum ni mungkin dia siapkan semua sendiri kan. Okey. Cuba kita orang kata dalam masa yang sama kita cuba untuk luahkan kasih sayang kita melalui bila kita orang kata bagi perhatian lebih pada anak-anak ni. Sebab anak-anak ni pun bila dia satunya dia dah stres sebab nak SPM. Dah lah lepas tu sepatutnya bulan 11 sampai bulan 12 tiba bulan dia ni kan lagi delay lagi kan. Betul. Okey, dekat-dekat situ pun dah memang stres lah. Okey, satunya kita ibu bapa ni cuba boleh jaga orang kata pemakanan anak-anak ke. Dari situ kita boleh orang kata lebihlah memberikan perhatian, tumpuan, kasih sayang tu melalui apa yang kita kata kita boleh buat lebih. Mungkin sebelum ni tak exam kita student sebab kita tahu remaja masa umur dalam sehingga 17 ni dia berdikari, memang sangat berdikari. Dia memang tidak bergantung kepada ibu bapa. Sebab dia memang dan kepercayaan dia pun lebih kepada kawan-kawan. Tapi ketika ini dalam musim pandemik ni pula asyik kita duduk dalam rumah je berkurung. Inilah kesempatan. Inilah juga peluang untuk ibu bapa tu ambil kesempatan ni untuk tunjukkan. Mungkin sebelum ni nak tunjuk tapi mungkin sibuk dengan kerja. Betul. Sibuk dengan kerja. Satu lagi bila kita nak tunjuk, nak luahkan pun okey, dia ni dah buat sendiri. Ataupun jadi, mungkin anaknya sibuk keluar dengan kawan-kawan petang-petang ke apa kan. Okey, baik. Tapi yang terakhir mungkin boleh Cik Ewa sendiri kan mewakili daripada Universiti Selangor untuk memberikan ucapan kepada cawangan SPM yang sedang berjuang ini. Silakan. Okey, kepada adik-adik
Okay, ini wakil lah ibu bapa. Okey. Selamat berjuang. Kita pun tahu peperiksaan SPM ni peperiksaan yang besar. Okey, yang besar. Memang tekanan tu ada. Tetapi kuncinya adalah macam mana kita nak kurangkan, kita nak kawal. Baik. Itu adalah kunci kepada pemikiran kita, pemikiran yang sihat, pemikiran yang aman dan pemikiran yang sejahtera. Okey, orang kata selamat berjuang, semoga berjaya. Kita lupakan dulu apa yang terjadi sebelum ni. Jadual tu berubah ke apa. Okey, fokus kepada SPM yang sekarang. Ya, dan insya-Allah akan mendapat keputusan yang cemerlang. Baik, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Cik Helwa sendiri daripada Unit Kaunseling Latihan Universiti Selangor. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Dan ada satu perkara tadi apa yang saya suka diperkatakan oleh beliau, iaitu cara mengatasi stres salah satunya adalah pemakanan. Sebab pasal pemakanan ini kita pun nak kena tahu juga kan apa makanan yang boleh diambil sewaktu musim peperiksaan ini. Nak tahu apa dia, selepas ini akan bersama dengan Sisi Iman, yang mana Sisi dan akan bersama dengan seorang kaunselor akan membincangkan mengenai pemakanan seimbang ketika musim peperiksaan. Kita jumpa selepas ini. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum.